sejahtera. So hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Kita masih dalam bab yang kelima iaitu kekongrunan, pembesaran dan juga gabungan transformasi. So hari ini kita akan tengok pada subtopik 5.3 iaitu gabungan transformasi. Okey, untuk hari ini standard pembelajaran yang patut dikuasai, yang boleh dikuasai ialah membuat dan menentusakan konjektor tentang sifat garis tukar tertib terhadap gabungan transformasi. Okey, dalam pembelajaran lepas kita dah pun melihat apa itu gabungan transformasi. Okey, kalau diberi gabungan transformasi AB, bermaksud kita buat B dahulu, kemudian diikuti dengan A. So hari ini kita nak menentusahkan sama ada jika diberi gabungan transformasi AB, adakah sama dengan gabungan transformasi BA. So untuk menentusahkan konjektor ini, kamu boleh melakukan aktiviti itu dengan merujuk pada buku teks. Sudah disediakan pada kamu satu QR code. Okay, so kamu boleh scan dan kamu akan dibawa ke laman tersebut. Okay, kamu cubalah untuk buat beberapa uji kaji okay, untuk menentusahkan adakah sama A, B dengan BA. Okay, kita nak just menentusahkan okay, adakah gabungan itu sama ataupun mematuhi sifat garis tukar tertib ataupun tidak. So ini ialah contoh translasi. Okey, P pun translasi, Q pun translasi. Okey, maksudnya translasi P diikuti dengan Q, kemudian translasi Q diikuti dengan P. So kita nak cuba adakah kedudukan imej kedua-duanya akan berada pada tempat yang sama. Okey, so translasi P ialah 1-2, translasi Q ialah 3-2. So kita anjakkan, untuk yang pertama tu kita anjak P dahulu, kemudian Q, yang kedua kita anjak Q dahulu baru P. So bila kita buat translasi untuk kedua-dua gabungan transformasi ni, kita dapati bahawa imej P dan imej Q berada pada kedudukan yang sama. Okey, selepas dijalankan 2 kali transformasi, dia jatuh pada tempat yang sama. Bermaksud PQ mematuhi sifat garis tukar tertib. Okey, so itu satu contoh. Kamu boleh cuba yang lain. Okey, just pergi pada transformasi P tu kamu tukar saja. Okey, pantulan. So kat sini pantulan diberi paksi pantulan bagi Q dan juga paksi pantulan bagi P. Okey, objek tu kita pantulkan pada garis P. Okey, kita tengok di mana imej P tu akan berada. Okey, bila kita pantulkan objek tu ke sebelah kiri pada paksi serong P, so objek itu akan berada macam dia pergi ke sebelah atas. Okey, kamu anggap macam cermin tu. Selepas tu objek tu imej P tu akan dipantulkan pula pada paksi Q. Okey, so kita akan dapat imej Q di situ. Okey, untuk yang kedua, pantulan yang kedua kita buat Q dahulu. Maksudnya dari imej dari objek tersebut kita pantulkan pada garis menegak dulu, garis Q tu dahulu, dan kita akan dapat imej Q. Imej Q, okey. Lepas tu bila dah dapat imej Q, kita kena pantulkan dia pula pada paksi pantulan P. Okey, untuk yang kedua. So bila kita pantulkan, kita dapat melihat bahawa imej bagi PQ tak sama dengan imej bagi QP. Jadi kita boleh katakan bahawa PQ dan PQ tidak mematuhi sifat garis tukar tertib. Okey, kamu boleh cuba yang lain. So dia ada putaran juga. Okey, saya ambil yang sama putaran dan putaran supaya kita nampak. Okey, yang ini dia dah bagi sudut putaran dia pada 90 darjah. Okey. Dan pusat putaran pun dia dah bagi. So bila kita putarkan objek tu pada P dahulu, lepas tu dengan menggunakan pusat putaran Q pula kita putar sekali lagi. So kita buat 2 kali, kita akan dapat imej Q di situ. Okey, dan kita pergi pada yang kedua. Kita buat Q dahulu.
putarkan pada pusat Q dahulu. Kemudian kita putarkan pada P. So kita lihat bahawa image bagi PQ ni juga dia bukan pada kedudukan yang sama. So ini kita boleh katakan PQ untuk raja ni dia tidak mematuhi sifat garis tukar tertib. Okay. So ini pembesaran. Okay, faktor skala P, faktor skala. Okay, dia bagi pusat pembesaran P dan Q. Okay, faktor skala kita ambil 1.5. 1.5 So bila objek tu dibesarkan P 1.5, lepas tu dibesarkan sekali lagi dengan pusat Q. Okay, so itu image dia. Kalau kita buat Q dahulu, kemudian dibesarkan dengan pusat P, okay, kita dapat image dia di situ. Maksudnya image P dan Q juga tidak berada pada tempat yang sama, kedudukan yang sama. Okay, ini juga tidak mematuhi sifat garis tukar tertib. Okay, ini saya cuba buat translasi dan pantulan. Okay, kamu boleh try lah banyak gabungan-gabungan transformasi yang kamu nak lah. Okay, kalau ini kita ambil P ialah translasi, Q ialah pantulan. Maksudnya kita buat P translasi, lepas tu barulah Q pantulan. Okay. So ini translasi. Dan kemudian image itu akan dipantulkan. Okay, maksudnya kita buat translasi dulu baru pantulan. So kita akan dapat image-nya di situ. Yang kedua, kita ada Q dahulu. Maksudnya kita pantulkan objek tu dahulu. Selepas tu kita dah pantulkan objek, barulah kita buat P. P ialah translasi. Translasi dia ialah pada 2,1. So kita dapati image dia tidak berada pada kedudukan sama. So apa yang kita dapat simpulkan daripada aktiviti ini? So kamu boleh cuba buat sendiri, try beberapa lagi gabungan transformasi untuk kamu buat menentusahkan adakah gabungan transformasi ini mematuhi sifat garis tukar tertib ataupun tidak. Okay. So daripada aktiviti yang kita jalankan, kita dapati satu gabungan transformasi AB dia akan mematuhi sifat garis tukar tertib jika image di bawah gabungan AB dan gabungan transformasi BA adalah sama. Okay, macam contoh awal tadi saya tunjuk translasi tu yang first tadi dia jatuh pada kedudukan yang sama, so kita boleh katakan bahawa dia patuh kepada sifat garis tukar tertib. Dan satu gabungan transformasi tidak mematuhi sifat garis tukar tertib jika image di bawah gabungan AB dan gabungan BA adalah tidak sama. Okay, so kita tengok contoh macam mana kita nak membuktikan bahawa sesuatu gabungan transformasi itu mematuhi sifat garis tukar tertib ataupun tidak. Saya ambil contoh 18 dalam buku teks. Okay, kamu boleh tengok. So di sini ada gabungan transformasi AB. Okay, gabungan transformasi AB. So kalau kita nak buktikan sama ada dia mematuhi sifat garis tukar tertib atau tidak, so kita kena buat dua kali lah. Okay, satu ialah gabungan bagi AB, yang kedua ialah bagi BA. Okay, adakah image itu berada pada kedudukan yang sama ataupun tidak. So kita buat AB dahulu. So kalau AB dia kata AB, so kita buat B dahulu. Pantulan pada paksi Y. So bila kita pantulkan objek R itu pada paksi Y, kita akan dapat kedudukannya sebegitu. Okay, dan kemudian A ialah translasi 3, 1. Okay, so 3 ke kanan, 1 ke atas. So kita dapat kedudukan objeknya, image dia pada kedudukan yang di sinilah. Okay, ini ialah gabungan transformasi AB.
Okey, bagaimana pula dengan BA? Okey, tadi kita nak AB kita dah buat, so sekarang kita nak BA. Okey, bila sebut BA bermaksud kita akan buat A dahulu. Okey, so ambil rajah R, kita anjakkan 3 ke kanan dan 1 ke atas, kita akan dapat imej pertama dia yang itu. Kemudian barulah kita buat B. B ialah pantulan pada paksi Y. So, bila kita buat pantulan pada paksi Y, kita akan dapat gambar tu berada di situ. Okay, itu imej dia. So, kita perhatikan ini ialah imej bagi transformasi BA. So, adakah dia sama dengan AB? Okay, kalau kita perhatikan, kedudukan imej itu tidak sama. So, apa kesimpulan dia? AB dan BA adalah tidak sama. So, maka gabungan transformasi AB tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okey, ada satu lagi soalan, iaitu gabungan BC. Okey, kita buat benda yang sama. BC bermaksud kita akan buat C dahulu. So, dalam soalan ini, C ialah putaran pada asalan. Apa itu asalan? Asalan ialah sifar-sifar, kosong-kosong. Okey, tempat persilangan antara paksi Y dan paksi X itu asalan. 180 darjah maksudnya garis lurus lah. Okey, dia akan putarkan 180 darjah. So, gambar rajah R itu akan berada di sebelah bawah. Okey, dan kemudian kita akan buat B, pantulkan pada paksi Y. Okey, gambar rajah ini kita pantulkan pada paksi Y. So, kita akan dapat imej akhir dia di situ. Okey, so sekarang kita buat pula, tadi kita buat BC, sekarang kita buat CB. Okey, bila sebut CB, kita akan buat, okey, kita akan buat B dahulu. Okey, untuk B dahulu, kita pantulkan pada paksi Y. Okey, dan kemudian kita putarkan pada asalan. So, bila kita putarkan, kita akan dapat imej dia di situ. So, yang ini kalau kita bandingkan antara CB dan BC, kita akan dapati bahawa kedudukan imej dia berada pada tempat yang sama. Okay, pada koordinat yang sama. So, kesimpulan dia, kita boleh katakan bahawa gabungan transformasi BC dan CB adalah sama. Maka gabungan transformasi BC mematuhi sifat kalis tukar tertib. So, untuk hari ini kamu hanya belajar macam mana nak menentusahkan, macam mana kita nak membuktikan adakah sesuatu gabungan transformasi itu mematuhi sifat kalis tukar tertib ataupun tidak. Okay? So, sekian untuk kali ini. Kita jumpa untuk tajuk yang akan datang.